This call is now being recorded. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم من الملائكة من قبل وتعلم وحدك رب اشرح لنا صدرنا قال شيخنا تعالى نفعنا من باب مسح الخفين. Ini suatu bab pada menyatakan sapu dua moza. Pada menyatakan menyatakan sapu dua moza. Cara nak sapu dua moza dan syarat dia, syarat-syarat bagi nak sapu dua moza dan hukum-hukumnya. Hukum bagi sapu dua moza akan dinyata di sini. Syarat-syarat nak boleh sapu ada nyata di sini, dan juganya cara nak sapu, kaifiat nak sapukan dua moza itu ada sebut di sini. Apa tu, apa maksud dengan dua moza? Maknanya dua tu sebab sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Lepas tu dipanggil kata moza tu macam mana bentuk dia tu yang boleh nak sapu. Kalau kita sekarang tu panggil jenis kasut. Itu lagi akan datang ada cerita ke semuanya. Katanya bermula menyapu yang jatuh di atas tuhur itu, sama ada tuhur itu dengan air atau dengan batu. 6. Bermula menyapu yang jatuh di atas tahur. Maknanya menyapu yang masuk di dalam perbuatan tahur, menyuci. Menyapu yang jatuh di atas tahur, maknanya perbuatan menyapu yang masuk di dalam perbuatan menyuci. Maknanya menyuci dengan secara sapu. Menyuci dengan secara sapu. Dalam Islam kita ada berapa? Menyuci dengan secara sapu dalam agama kita ada berapa? Lepas tu sapu tu tak kira lah sama ada tahur itu dengan batu atau dengan air. Tak kira sapu dengan batu ke, sapu dengan air ke. Kita kira semualah. Jadi ada berapa tu bilang sekali dengan sapu dengan air, bilang sekali dengan kira. Kita kira sekali dengan sapu dengan batu dan dengan air lah. Maka sapu yang masuk di bawah kata menyuci itu ada berapa? Jawabnya 6. Ada 6. Jadi bermula, kalau nak bagi senang faham tu begitu. Begini kalau nak bagi senang faham, bermula menyapu yang jatuh di atas taharah itu 6. Mana gitu. Maknanya perbuatan menyapu, tak kira lah menyapu tu dengan batu ke, sapu dengan air ke,
yang masuk di dalam masuk di bawah perbuatan menyuci itu ada berapa? Jawabnya ada 6. Mana dia 6? 6 bagai sapu yang masuk di bawah perbuatan, yang masuk dalam perbuatan menyuci. Maknanya menyuci dengan secara sapu tu ada 6. Menyuci dengan secara sapu tu ada 6. Tapi kita kira semualah dengan batu dan dengan air. Semuanya ada 6. Pertama daripada 6, menyapu pada istinja dengan batu. Sapu dengan batu pada masa istinja, pada ketika kita istinja dengan umpama batu. Pertama menyapu pada istinja dengan batu. Itu satu bagai sapu untuk nak taharah juga, untuk nak suci juga. Untuk nak dapatkan tahur juga. Kedua, menyapu muka dan 2 tangan pada tayamum. Ini pun masuk dalam sapu untuk nak tahar, untuk nak hasilkan, untuk nak jadi tahur, nak jadi suci juga. Cumanya yang pertama nak menyuci daripada najis. Yang pertama tu istinja dengan batu untuk nak menyucikan daripada ain najis. Yang kedua ni sapu dalam bab tayamum untuk nak mengharuskan sembahyang. Ketiga, menyapu dengan air atas tampal luka atau di atas balut. Atau di atas belat. Ketiga, menyapu dengan air. Sapu dengan air, bukan sapu dengan tanah, sapu dengan air. Sapu di mana? Di atas tampal luka. Apabila luka, dia tampal. Maka sapu di atas tampal itu dengan air. Atau di atas balut. Kalau dia balut, tempat luka, tempat sakit. Atau belat. Belat tu yang dia nak megangkan yang patah. Apabila tulang tu patah, dia belat. Belat tu maknanya kalau orang dulu tu dia buat dengan buluh. Dengan buluh dia letak keliling tu dia buat ikat. Ikat. Itu belat. Maka di sini di mana ketika kita nak tayamum. Dalam bab tayamum dulu, apabila di tempat sakit tu, di tempat luka tu ada tampalan, artinya ada balutan atau belat, maka yang tak boleh kita nak tanggalkan, yang uzur, tak teruzur kita nak tanggalkan, maka apabila kita nak tayamum tu, syaratnya kita sapukan dengan air di atas tampalan itu. Selepas pada kita sapuh tu, kita tayamum ganti tempat yang tak boleh sampaikan air. Sebagaimana kita maklum di dalam bab tayamum sana. Itu pun sapu juga panggil. Keempat, menyapu kepala dengan air. Menyapu kepala dengan air. Wuduk, yakni pada wuduk. Wuduk, yakni pada wuduk. Jadi kita ambil wuduk, kita sapukan air di atas kepala, kita tak basuh kan. Kelima, menyapu 2 telinga pada wuduk dengan air. Ini masuk dalam sunat. Ini masuk dalam sunat. Keenam, menyapu 2 moza, 2 kasut dengan air. 6 bagai semua. Jadi sapu-sapu yang masuk di dalam perbuatan taharah ada 6 bagai.
Ada 6 bagai sapu. Maka yang keenam ni ialah sapu 2 moza, 2 kasut tu dengan air. Sapu dengan air. Maka ini yang keenam ni. Ini yang keenam ni. Ini yang keenam yang dikehendaki di sini pada ini bab. Pada bab kita nak belajar sekarang ni lah. Nak berbicara tentang yang keenam ni lah. Sebab yang pertama dah lepas kan. Yang pertama dah lepas baru saja. Yang kedua pun dah lepas dalam bab tayamum. Yang ketiga pun dah lepas di dalam bab yang bab tayamum. Yang keempat dah lepas dalam bab wuduk. Yang kelima dah lepas juga dalam bab sunat wuduk. Maka semuanya 5 bagai itu dah lepas bicaraannya. Maka tinggal ada yang keenam. Di sini nak bercara yang nak bahas tentang yang keenam ni lah. Ialah sapukan 2 moza dengan air. Dan asal pada harusnya. Dan asal pada harusnya dalil-dalil. Dan asal yakni dalil pada harusnya. Dalil yang menunjuk di atas harus sapu di atas 2 moza. Menyapu 2 moza tu mana dalil? Ada dalil dia ketika tidak ada dalil. Dan asal pada harusnya harus menyapu 2 moza. Asal dianya, dalil dianya ialah dia kata asal pada harus menyapu 2 moza. Tak wajib. Tak wajib. Pada asalnya bukan wajib lah. Sapu di atas 2 moza tu bukan wajib. Maknanya kalau kita nak sapu pun boleh, kalau kita nak basuh pun boleh. Kaki kita tu. Jadi selepas apabila masa kita ambil wuduk tu, selepas pada kita sapu kepala, selepas pada kita sapu kepala, maka sekiranya kalau ada syarat-syarat, didapatkan syarat-syarat bagi moza dan syarat bagi harus sapu, maka diberi pilih. Diberi pilih antara basuh kaki dan atau sapu 2 moza. Jadi pada masa kita ambil wuduk tu, kalau kita nak basuh kaki pun basuhlah. Itu yang asalnya. Itu yang asal. Tapi kalau kita tak nak sapu, tak nak basuh kaki, tak nak basuh kaki, padahal kita ni pakai kasut, cukup ada sepenuh syarat dia, maka kita nak sapu pun boleh, tak nak basuh kaki pun boleh. Itu makna katanya harus. Bukan katanya apabila kita pakai khuf, pakai moza atau pakai kasut, dah tak boleh nak basuh kaki, mesti kena sapu semata. Bukan makna begitu. Bukan makna katanya apabila kau pakai khuf, kau tak boleh tak boleh nak basuh kaki. Kau mesti kena sapu saja. Bukan begitu. Maknanya apabila kalaulah kita pakai khuf, ketika tu diberi pilih kepada kita untuk nak gantikan basuh kaki itu dengan sapukan 2 khuf. Harus saja, tak wajib. Dan asal pada harusnya khabar sahihaini maknanya khabar hadis yang diriwayat di dalam 2 sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Jurair Al-Jabali. Maknanya khabaran ni dicerita oleh Jurair Al-Jabali, sahabat Nabi. Kata Jurair Al-Jabali, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu 2 mozanya. Dia cerita begitu ya. Dia kata dia ada pernah tengok pada suatu hari dia pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak basuh kaki.
Maknanya Nabi ambil wuduk, Nabi tak basuh kaki, Nabi sapuhkan dua khufnya ganti daripada basuh dua kaki. Itu maksud dia nak cerita. Nah, menyapu, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu dua muza Nabi, yakni pada wuduknya. Pada wuduk, bukan saja-saja sapu tu, maknanya dia ambil wuduk, dia tak basuh kaki, dia sapu. Maksudnya begitu. Tu dah jadi dalil dah tu. Itu dah jadi dalil menunjuk katanya harus sapu akan dua mozok ganti daripada basuh kaki. Lagi pulanya dan iaitu menyapu atas dua mozok itu. Dan iaitu apa dia iaitu menyapu atas dua muza itu. Jadi menyapu di atas dua muza tu itu tu dah. Iaitu apa dia iaitu? Kalau dalam ilmu nahwu panggil badal. Iaitu apa dia iaitu? Menyapu atas dua muza itu. Maknanya salah kata dan menyapu atas dua muza itu mengakatkan hadas daripada dua kakinya. Seperti hukum menyapu kepala jua. Jadi maknanya kita menyapukan di atas dua moza san itu, hukum dianya ialah mengakakkan hadas, menghilangkan hadas yang ada pada dua kaki. Seperti kalau nak banding tu, seperti kita sapu kepala. Maka sapu kepala walaupun tak sapu seluruh kepala, maka sapu di kepala pada selepas basuh tangan tu lah. Mengakakkan hadas yang ada kat kepala. Jadi ketika kita ambil wuduk, lepas pada basuh tangan, kita sapu kat kepala. Maka sapu kepala kita tu ialah mengakakkan hadas daripada kepala. Maka nak banding macam itulah. Kalau kita tak basuh kaki tetapi kita sapuhkan dua khuf itu, maka sapuhkan dua khuf tetapi mengakakkan hadas yang ada pada dua kaki. Ni satu benda yang pelik. Sapuh benda lain, suci di lain. Kalau kepala tak pelik sangat, sapuh di kepala, habis suci di kepala. Tapi ni, apa dia? Sapuh kat moza, tapi suci ngakak hadas, hadas di mana? Di moza tak ada hadas. Jadi maknanya sapu kat kepala, tapi suci di kaki. Tak, sapu di moza, suci di kaki. Sapu di moza tapi suci di kaki. Maknanya kita sapu dua moza tu ialah perbuatan yang menyucikan hadas yang ada pada dua kaki. Sebab walaupun kita kata sapu kat lain, suci kat lain, tetapi moza tu melikungikan kaki. Dia melikungkan kaki maknanya ganti daripada kulit kaki tu dengan kulit mozanya. Gitu dah. Kerana inilah harus dihimpunkan beberapa fardu. Sekali lagi. Dan iaitu, apa dia iaitu? Menyapu atas dua moza itu mengakatkan hadas daripada dua kaki. Jadi sapu di khuf tu mengakatkan hadas daripada dua kaki. Kalau nak banding tu seperti sapu kepala, menyucikan hadas yang ada kat kepala. Kenapa dia jaga begini? Kenapa dia kata begini? Nak bagi kita sedar bahawasanya tayamum tu ganti daripada wuduk kan? Tayamum ganti pada wuduk dan ganti daripada
daripada mandi. Tetapi tayamum dia tidak mengakatkan hadas. Tayamum dia wuduk tu mengakatkan hadas kecil. Mandi itu mengakatkan hadas besar. Tetapi apabila kita gantikan dengan tayamum, jadi tayamum tidak mengakatkan hadas. Tayamum tak mengakatkan hadas kecil. Kalau tayamum ganti pada wuduk, tayamum tak ganti daripada tidak mengakatkan hadas besar kalau dia tayamum ganti daripada mandi. Hanya tayamum tu ialah mengharuskan sembahyang saja. Sebab tayamum tu dia, kalau tanya tayamum ni ada kekuatan boleh mengakatkan hadas ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada kekuatan untuk nak mengakatkan hadas. Maknanya kalau kita tayamum tu hadas kat kita tu masih ada. Hanya apabila hadas tu ada kat badan lagi, maka kita tayamum untuk nak membolehkan sembahyang, untuk nak mengharuskan sembahyang saja. Sebab tu kita niat tayamum tu, niat sajaku mengharuskan sembahyang. Nawaitu istibahatas salati, sebagaimana kita maklum di dalam bab wudu, bab tayamum sana. Kalau kita tayamum, kita niat macam mana? Nak niat sajaku mengangkat hadas, tak boleh dengan tayamum, sebab tayamum tidak boleh mengangkatkan hadas. Hanya kita niat pada tayamum tu ialah niat nawaitu istibahatas salati, sajaku mengharuskan sembahyang. Maka dengan sebab tayamum tu dia tidak mengangkatkan hadas, bahkan dia mengharuskan sembahyang saja, maka lalu itulah tayamum boleh diguna pada satu fardu saja. Satu tayamum boleh diguna pada satu fardu saja, sebab tayamum tu tidak ada kekuatan yang boleh mengangkatkan hadas. Hanya dia tu mengharuskan sembahyang dalam keadaan berhadas saja. Lalu itulah satu tayamum tak boleh kita nak guna dua fardu, tak boleh. Dua fardu ke atas tak boleh. Satu tayamum diguna untuk satu fardu saja. Sebab tayamum tidak mengangkatkan hadas. Tetapi berbezanya di sini, sini sapu di atas khuf, sapu di atas dua moza ni menyucikan, mengangkatkan, menghilangkan, menyucikan hadas yang ada pada dua-dua kaki. Maka apabila katanya sapu di atas dua moza ni mengangkatkan hadas daripada dua kaki, bukan sekadar mengharus sembahyang macam tayamum, maka dia kata dan kerana inilah, kerana dia menghilangkan hadas daripada dua kaki. Kerana inilah, kerana menyapu dua moza itu menghilangkan hadas daripada dua kaki, harus dihimpunkan beberapa fardu. Boleh dihimpunkan beberapa fardu. Maknanya kita ambil wudu. Selepas pada kita ambil wudu, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu dua khuf. Apabila kita sapu dua khuf tu, suci kaki kita daripada hadas. Selesai, sudah kita tayamum, ambil wudu. Maka kita nak semayang fardu beberapa kali fardu pun boleh dengan yang tadi. Dengan wuduk yang kita sapu khuf tadi tu. Sebab dia sapu khuf menghilangkan hadas daripada kaki. Bukan mengharuskan semayang macam tayamum. Sebab tu tayamum boleh satu fardu saja. Tak boleh buat banyak fardu dengan satu tayamum. Adapun sini kalau kita ambil wuduk, kita tak basuh kaki tetapi kita sapu di atas khuf, selama mana tak batal wuduk. Selama mana tak batal wuduk, boleh kita nak semayang. Contohnya kita ambil wuduk, kita nak semayang maghrib masalah. Nak semayang maghrib. Apabila kita nak semayang maghrib, kita ambil wuduk, kita sapu di atas khuf. Sudah maka gunalah semayang maghrib. Lepas tu tak batal lagi. Guna pula pada semayang syah. Beberapa fardu sekiranya kalau tak batal, boleh kita nak impunkan dengan satu wuduk ni akan beberapa semayang fardu. Tak macam tayamum.
tayamum kalau kita tak batal wuduk pun, kalau kita dah guna pada satu fardu nak sembahyang fardu lain tu kena ambil tayamum balik. Dia berbeza. Sebab tayamum mengharuskan sapu dua moza menyucikan. Yang nu mengharuskan sembahyang saja, tidak menyucikan hadas, adapun sini menyucikan hadas. Ya. Itu mana kata kerana inilah harus dihimpunkan beberapa fardu. Maknanya boleh kita buat dengan beberapa fardu, tak macam kita tayamum boleh guna dengan satu tayamum akan satu fardu saja. Yang ni selama mana tak batal wuduk, berpuluh-puluh fardu pun boleh digunakan. Dia tidak ada masalah dia. Dan jikalau tiada mengangkat hadas, nascaya tertegah daripada demikian itu seperti tayamum. Kalaulah sapu di atas dua khuf tidak boleh mengangkat hadas daripada dua kaki. Kalaulah menyapu akan dua khuf itu tidak boleh tidak mengangkatkan hadas daripada dua kaki, nascaya tertegah yang demikian itu tak boleh, yang demikian itu tertegah tak boleh. Yang daripada makan itu mana menghimpunkan beberapa fardu, yang demikian itu yakni menghimpunkan beberapa fardu seperti tayamum. Macam mana tayamum tak boleh, dia ni boleh. Kerana jikalau tiada mengangkat, yakni tiada mengangkat oleh sapu dua moza itu, tiada mengangkat, yakni tiada mengangkatkan oleh menyapu dua moza itu hadas, yakni hadas dua kaki. Hadas yakni hadas dua kaki. Hadas yakni hadas dua kaki. Fardunya sekiranya kalau sapu di atas dua moza itu tak boleh tidak mengangkatkan hadas daripada dua kaki, memanglah mestilah tak boleh kita nak himpun beberapa fardu. Macam mana ada pada tayamum. Tapi sini tak begitu. Dia mengangkat. Sebab tu boleh banyak fardu dibuatkan. Habis. Dan sungguhnya harus menyapu dua moza pada wuduk. Dan harus menyapu dua moza pada wuduk hanya tiada pada ghuslin. Ganti daripada membasuh dua kaki. Jadi gini, kalau kita hadas kecil, kalau kita berhadas kecil, maka nak menyucikan daripada hadas kecil tu kita ambil wuduk kan? Tak ambil wuduk. Nak menyuci, kalau kita hadas besar, nak menyucikan daripada hadas besar tu kita mandi. Tapi mandi dengan ambil wuduk ni tilik kepada muka, tangan, kaki. Sama. Sama dia kena basuh. Tapi cumanya yang ni kita panggil mandi. Yang ni kita panggil basuh. Jadi maknanya kalau wuduk kena basuh kaki ke tidak? Kena basuh kaki. Mandi kena basuh ke tidak kaki? Basuh juga. Tetapi kita tak panggil basuh sebab seluruh badan kita panggil mandi lah. Tetapi di kat kaki pun kena sampaikan air juga kan. Kat kaki pun kalau kita mandi pun kena sampaikan air kan juga. Kalau wuduk pun kena sampaikan air juga, sebab tu katanya sama. Pada di kaki, muka kena sampaikan air wuduk dan mandi. Tangan pun kena sampaikan air pada wuduk dan mandi, kaki pun demikian. Cumanya kepala tak sama wuduk dengan mandi. Kepala tak sama wuduk dan mandi sebab kepala sapu wuduk, sapu pada wuduk, basuh mandi pada mandi. Itu Maka nak cerita katanya kalau kita nak basuh kaki pada wuduk, basuh kaki pada wuduk ni boleh nak ganti dengan sapu khuf. Gitu. Basuh kaki pada wuduk boleh kita nak ganti dengan sapu khuf, tetapi basuh kaki pada mandi
tak boleh nak ganti dengan sapu khuf. Nah. Jadi maknanya kalau nak mandi tu kena buang khuf lah. Kalau tak sampai air, jadi nak sapu ganti tu tak boleh. Jadi maknanya kena basuh dah juga. Jadi maknanya apa dia? Sapu khuf ganti daripada basuh kaki pada wuduk saja, tidak pada mandi. Tu mana katanya dan sungguhnya harus menyapu dua moza itu, dua moza pada wuduk. Dah. Ni jua. Jadi mana boleh sapu dua moza tu pada bab wuduk saja, pada pada wuduk saja. Sapu dua khuf tu pada wuduk saja, tiada pada ghusl, pada mandi. Ganti daripada basuh dua kaki tak boleh. Begitulah maklumnya. Dan dipaham daripada kata harus. Tadi. Baris yang keempat. Yang empat. Dia kata dan asal pada harusnya. Baris yang keempat tadi. Dan asal pada harusnya. Begitu. Dan asal pada harusnya. Dia katanya dan dipaham daripada kata harus. Faham daripada kata sapu dua moza ini adalah harus. Faham daripada kata harus tu. Faham kata membasuh kaki itu afdal daripada sapu dua moza. Jadi mana macam kata tadi lah. Dia tak wajib. Jadi mana lagi pulanya basuh kaki itu lebih afdal daripada kita sapu. Ini asalnya, hukum asalnya begitulah. Hukum asal. Bukan mana kata apabila kita pakai khuf dah tak boleh basuh kaki, mesti kena sapu. Mana kalau tak sapu basuh kaki itu tidak sah wuduk. Bukan begitu. Bukan kalau kita basuh tu lebih afdal daripada kita sapu. Gitu ya. Asalnya begitulah. Jadi basuh kaki lebih afdal daripada sapu akan dua khuf, dua moza. Hukum zatinya begitulah. Tapi ada juga jadi haram, jadi wajib, jadi sunat pun ada juga. Tengok dia katanya bahkan di beberapa masalah menyapu dua moza itu afdal daripada basuh dua kaki. Daripada basuh kaki. Tapi asalnya basuh kaki itu afdal daripada sapu. Asalnya begitulah hukumnya. Tapi terkadang membawa oleh keadaannya jadi katanya sapu dua moza tu lebih afdal daripada basuh kaki lagi. Bahkan beberapa masalah ada pada beberapa masalah menyapu dua moza afdal daripada membasuh kaki. Ada juga. Ini bukan asal lah, aridi lah sini. Iaitu ni sapu lebih afdal daripada basuh. Iaitu pada orang yang benci pada hatinya akan menyapu itu atas syak pada harusnya atau ada ia orang ikutan orang demikian itu. Ini sapu lebih afdal daripada basuh. Macam mana? Satunya iaitu pada orang yang benci pada hatinya. Jadi dia pada hati dia tu dia tak suka. Tak suka akan menyapu dua moza. Syarak kata boleh. Boleh nak sapu dua moza. Tapi hati dia tu rasa benci, tak suka kepada basuh dua moza. Rasanya tak puas hati ni kalau tak basuh kaki. Kalau tanya dalam hukum syarak, boleh ke tidak khuf ni dah sampai syarat, boleh ke tidak nak sapukan dua khuf dua moza?
boleh sangat. Boleh sangat. Tapi hati dia tu rasa tak nak suka kepada sapu dua khuf. Padahalnya syarak dibolehkan kan. Syarak kata boleh tapi hati dia tu rasa benci kepada perbuatan sapu khuf. Macam mana nak suci di kaki sapu pada khuf. Pelik dia kata. Tu dia rasa tak nak sukalah kepada perbuatan menyapukan dua khuf ni. Atau pada syok pada harusnya. Dia dah belajar dalam kitab, dah belajar, guru dah cerita katanya dia dah tahu katanya apabila sapuhkan dua moza itu boleh menyucikan hadas daripada dua kaki. Begitu. Kita dah tahu katanya menyapukan dua moza atau dua khuf itu boleh menyucikan hadas di kaki. Tapi dia rasa ragu-ragu lagi. Rasa syok lagi. Boleh ke? Dalam kitab kata boleh, dalam hukum syarak kata boleh. Dia, boleh ke? Sapuh kat lain, suci kat lain. Dia datangnya syok begitu. Kalau fikir dengan akalnya, begitulah. Kalau fikir dengan akalnya, begitulah. Sapuh kat lain, suci kat lain. Tak. Rasanya tak boleh nak terima tu. Tu mana dia syok pada menyuci. Sebab tu Sayyidina Ali katanya, jikalau hijaan agama ni digunakan dengan akal, kalaulah hijaan agama ini digunakan dengan akal, tentu sama sekali masalah khuf ni tak memadai. Tengok kalau guna dengan akal macam mana? Sapu di khuf, suci di kaki. Lagi pulaknya dia sapu khuf ni sapu sebelah atas saja. Sapu sebelah atas. Padahalnya atas ni tak bersentuh dengan tanah pun. Kalau kira dengan akal, kena sapu kat tapak tu lah. Yang kita guna buat pijak atas tanah tu. Tapi tak sapu kat bawah, sapu kat sebelah atas. Sebab tu kalau pijak agama, jenis-jenis guna akal, maka dia tak setujulah dengan kalau kira katanya tak nampaklah bab khuf sapu khuf. Atau syok pada harusnya. Sebab dia rasanya macam mana pula sapu di khuf suci pada kaki. Lagi pulaknya disuruh sapu sebelah atas ni. Sebelah atas ni, pada sebelah atas ni tak guna, tak cemar pun, tak ada kotor pun. Yang kotornya sebelah bawah ni, pak pijak tapak dia ni. Lalu tu dia syok. Dua masalah, atau ada ia seorang tu orang ikutan orang demikian itu. Ikutan orang yang demikian itu. Atau ada ia orang ikutan orang. Atau ada ia orang ikutan orang. Atau ada ia seorang tu orang ikutan orang. Maknanya orang tengok dia sebagai contoh. Dia jadi tempat ikutan bagi orang ramai. Dia sebagai contoh, sebagai tauladan bagi orang ramai. Kalau dia buat macam mana, orang nak buat macam tu. Jadi maknanya dia maknanya orang yang terpengaruh dalam masyarakat. Dia orang yang terpengaruh dalam masyarakat, maknanya dia ni kalau dia pakai kepiah merah, tak lama peminat dia pakai kepiah merah lah. Kalau dia pakai kain ridak hijau, tak lama adalah orang pakai. Jadi maknanya orang suka nak ikut dia. Jadi orang pengaruh dengan orang ramai. Atau ada ia orang ikutan orang. Jadi maknanya jadi ikutan bagi orang ramai. Demikian itu mana menyapu dua moza. Menyapu dua moza tu
pada tiap-tiap rukhsah. Pada tiap-tiap rukhsah maknanya itu perkara yang syarak bagi kemudahan. Ini sama juga. Yang lain dari yang lain, rukhsah yang lain-lain lagi daripada dia sapuh dua khuf ni masuk dalam bagai rukhsah. Rukhsah lawannya azimah. Jadi maknanya satu kemudahan yang syarak bagi. Lepas tu yang lain lagi pun samalah. Semacam qasar jamu' itu macam qasar jamu' tak puasa, tak maknanya boleh buka puasa bulan Ramadan kalau dia musafir. Boleh buka puasa pada bulan Ramadan kalau dia musafir, boleh tak sembahyang Jumaat kalau dia musafir, tak wajib sembahyang Jumaat, tak sembahyang Jumaat kalau dia musafir. Lepas tu tapi dia tak sukalah. Jadi maknanya orang ni dia begini. Kalau dia musafir sekalipun, dia tak suka pada jamu dan puasa. Itu macam mana pula Zuhur 4 rakaat kita nak sembahyang 2 ni macam tipu-tipu pula ni. Macam main-main pula ni. Macam mana pula Zuhur ni ada waktu tertentu bagi dia, asal ada waktu tertentu bagi dia. Macam mana nak capur 2 sembahyang dalam satu waktu ni? Dia macam mana cara dia tu lah. Padahal dalam hukum syarak boleh kan. Nak sembahyang Zuhur 2 rakaat tu boleh. Nak capurkan, nak impunkan Zuhur dengan asar dalam satu waktu pun boleh. Kalau kita musafir, kalau tak nak puasa bulan Ramadan pun boleh. Kalau kita musafir tak nak sembahyang Jumaat pun boleh. Tapi dia macam mana orang lelaki ni tak sembahyang Jumaat pula ni. Dia kata begitu. Padahal ada rukhsah untuk boleh tinggal benda itu. Maka sunatnya kita buat akan yang rukhsah. Kerana apa? Kerana melawankan nafsu dia. Jadi yang dia tak setuju tu nafsu dia. Dia tak setuju. Macam mana nak qasar pula sembahyang 4. Tuhan dah letak 4. Macam mana nak sembahyang 2 pula? Syarak kata boleh, kita buatlah. Jadi maknanya yang tak puas hati tu nafsu kita. Maka kita buat juga untuk nak menyalahi dengan nafsu. Begitu. Kalau ada rasa saya tak sedap. Tak sedap hati nak sembahyang Zuhur 2 rakaat. Rasa macam tidak sah. Rasa macam tidak sah. Rasa macam tipu. Kalau begitu macam mana? Sunatnya kita sembahyang qasar. Untuk sebab yang tu apa dia? Nafsu. Sebab tu orang-orang yang was-was. Orang yang was-was. Dia ni dia rasa tak puas hati. Dia ulang apa dia? Nafsu dia. Kalau dia ambil wuduk, dia basuh muka dah rata. Dekat-dekat nak sampai seluruh kepala pula dia basuh. Dia basuh dah rata, maka apabila dah rata tu, dalam bab syariat kata macam mana? Dah sah basuh muka dia. Lepas tu dia rasa tak puas hati, basuh pula. Itu bukan dia syariat suruh, bukan dia Allah Ta'ala suruh. Itu siapa dia suruh? Nafsu dia. Itu nafsu dia. Itu nafsu dia. Kalau kalau macam belut tu macam mana nak makan pula macam ular. Sepatut dia rasanya kalau itu makanlah untuk nak, maknanya bukan nak itu, maknanya nak melawankan nafsu, nak ajarkan nafsu. Bila-bila lain-lain kali kau jangan kata begini. Jangan ragu-ragukan. Syarak kata boleh lah. Syarak kata boleh lah nak sapuh di atas 2 mozat ni, kata macam mana sapuh kat lain, cuci kat lain. Kalau gitu nak buat macam mana? Sapuh. Ajarkan nafsu dia. Lain kali kau jangan kata begini. Itu. Jadi pendek katanya setiap perkara yang syarak diruksahkan, setiap perkara yang diruksahkan oleh syarak sekiranya dan nafsu kita tak setuju, rasa tak nak setuju dengan benda tu. Tapi tak ada ingkar. Tak ingkar. Tanya, boleh ke tidak nak qasar kalau sampai 2 malam? Boleh. Tapi saya rasa tak puas hati. Kalau tanya, boleh ke tidak? Boleh. Maklum dah begitu kata boleh. Tapi saya agak tak puas hati. Kalau itu kena sembahyang qasar. Afdal daripada sembahyang itmam. Untuk nak melawankan nafsu. Begitu. Segala ruksah pun begitu. Buat begitu. Sekiranya kalau ingkar itu jadi murtad tu,
Nah, tak boleh nak sama sekali. Kalau benda yang diijma' oleh ulama kata boleh, dia kata tak boleh, itu jadi murtad. Tapi dia kalau tanya dia boleh ke tidak? Boleh. Tapi saya rasa tak puas hati. Lalu tu saya tak buat. Itu tak puas hati, lalu tu saya tak buat. Itu daripada mana? Daripada arahan syarak ke? Suruhan syarak ke? Ke daripada nafsu dia? Itu daripada nafsu dia. Maka sunat dia buatkan rukhsah itu untuk nak melawankan nafsu, untuk nak ajarkan kepada nafsu, kata lain kali kau jangan berasa begini. Jangan terasa, jangan meragu-ragukan pada benda ini. Syarak kata boleh, boleh. Macam orang was-wasan, macam kata tadi. Sapu basuh muka dah rata, sudahlah. Dah basuh tangan pula, tapi dia tengok Kak Cumin pula dah rata cek dah habis, dah rata tak puas hati basuh pula. Itu nafsu. Sebab tu kalau ikut syariat betul-betul dia tak ada was-was. Itu satu masalah, katanya afdal kita sapukan dua khuf untuk nak melawankan nafsu, dan begitu juga segala bagai-bagai rukhsah. Itu afdal kita sapu daripada kita basuh. Ya. Untuk hari ini kita akhir di situ, katanya, dan demikian lagi sunat menyapu dua muka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin.